Bertemu kembali rentasan berita edisi 673, saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Perikatan Nasional takut sidang Parlimen. Bersatu UMNO berantakan di Johor. Langgar PKP ada jenayah 2 darjat. Jangan remehkan pencerobohan kapal Cina. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis Presiden Pakatan Harapan mengambil pendirian jika sektor ekonomi dibenarkan beroperasi, Parlimen wajib bersidang penuh. Demikian penegasan Majlis Presiden Pakatan Harapan yang dikeluarkan bersama oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Majlis Presiden Pakatan Harapan mengambil maklum pendirian kerajaan membenarkan beberapa sektor ekonomi beroperasi penuh bermula 29 April tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP yang telah ditentukan. Dalam keadaan lengkuk wabak COVID-19 mulai landai dan semakin ramai yang dijangkiti beransur pulih, kebenaran ini adalah satu langkah yang dialu-alukan namun perlu dilaksanakan dengan waspada dan berhati-hati. Majlis Presiden Pakatan Harapan berpendapat wabak COVID-19 mendatangkan kesan yang amat besar terhadap ekonomi negara yang menyebabkan banyak syarikat perniagaan kehilangan pendapatan dan ramai yang mungkin kehilangan pekerjaan. Masalah-masalah rakyat juga perlu perhatian khusus Parlimen, termasuk isu kebajikan, pekerjaan, malah juga semak dan imbang perjalanan kerajaan bagi menjamin ketelusan pengurusan dan kebertanggungjawab pihak eksekutif. Oleh itu, Majlis Presiden berpendirian bahawa Parlimen wajib bersidang penuh SOP yang telah ditetapkan Dewan Rakyat bagi membolehkan sidang Parlimen berjalan pada 18 Mei, membolehkan sidang Parlimen diteruskan seperti biasa lebih daripada 1 hari yang diumumkan. Majlis Presiden turut menggesa agar beberapa pindaan kepada peraturan mesyuarat dilakukan bagi membolehkan Parlimen terus bersidang termasuk secara dalam talian dan dengan jumlah ahli Parlimen yang berkurangan tanpa menjejaskan korum atau peratusan undian parti masing-masing. Sementara itu, Satu Pakatan Persatuan Perniagaan Malaysia merayu kerajaan untuk mempertimbangkan penguatkuasaan Akta Khusus COVID-19 yang antara lain bertujuan mengelak syarikat dikenakan tindakan undang-undang kerana gagal menunaikan obligasi kontrak akibat penularan wabak tersebut. Mereka meminta kerajaan membentangkan rang undang-undang atau akta berkaitan langkah-langkah sementara dalam persidangan Parlimen pada 18 Mei ini demi mengelak perniagaan terus lumpuh sekurang-kurangnya sehingga 31 Disember 2020. Banyak perniagaan khususnya dalam industri peruncitan, pengeluaran dan perkhidmatan mempunyai komitmen kontrak masing-masing sebaik PKP ini ditamatkan. Mereka sebaliknya akan berdepan pelbagai tindakan dan pertikaian yang boleh memberi kesan buruk terhadap perniagaan. Rang undang-undang atau akta itu perlu melibatkan aspek perkongsian beban keuangan termasuk daripada pemilik pusat beli belah, lot kedai, pejabat dan kilang dari segi pengurangan sewa. Kata Presiden Macmillan Woods Association, Network of Accountants Datuk Seri Raymond Liu dipetik bernama. Raymond Liu berkata demikian pada sidang media bersama yang dianjurkan oleh 12 badan perniagaan dan perdagangan termasuk Persekutuan Rantaian Peruncitan dan Franchise ASEAN, Persatuan Hotel Bajet Malaysia, Persatuan Rantaian Peruncitan Malaysia dan Dewan Perniagaan Digital Malaysia. Kumpulan persatuan perniagaan itu turut menggesa supaya kerajaan berunding dengan pihak terbabit bagi memastikan rang undang-undang itu lebih menyeluruh. Sementara itu, Presiden Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS Malaysia, Datuk Michael Kang Hua Kiong, menyifatkan penguatkuasaan akta sedemikian sebagai amat penting bagi mengelak timbulnya banyak kes undang-undang. Jika tidak, kita akan menyaksikan peningkatan kes saman dalam tempoh 6 bulan akan datang yang membabitkan majikan dan pekerja, penyewa dan tuan rumah selain bank dan juga pelanggan, ujarnya seperti dipetik.
Namun Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan bertegas sidang Parlimen tersebut akan berlangsung hanya 1 hari sahaja pada 18 Mei 2020. Katanya ia mengambil kira pendirian kerajaan bahawa sebarang bentuk perhimpunan ramai masih belum sesuai diadakan ketika ini dalam rangka mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Jelas, kerajaan tebuk atap ini takut berhadapan dengan masalah keabsahan. Dulu semasa berkempen untuk menghadapi pilihan raya umum ke-14, kalian semua amat berani menentang kebejatan dan rejim kleptokrasi. Sekarang apa sudah jadi setelah kembali mendakap gerombolan yang dahulu kalian kecam? Bagai retak menanti belah, UMNO dan Bersatu Johor semakin berantakan. Kata pengarah pendidikan politik DAP, Liu Chin Tong, bahawa UMNO memperdaya Tan Sri Muhyiddin Yassin di Johor. Tetapi lebih tepat jika dikatakan di Johor, UMNO membuli Bersatu yang terjebak dengan langkah syaratan. Dewan Undangan Negeri Johor mempunyai 56 kerusi. Daripada jumlah itu, kedua-dua UMNO dan DAP masing-masing mempunyai 14 kerusi. Baki kerusi dipegang oleh Bersatu 11, Amanah 9, PKR 4, MIC 2, PAS 1 dan Bebas 1. UMNO Johor didakwa mendominasi jawatan dalam kerajaan negeri dan badan-badan berkaitan. Mengulas mengenainya, Setiausaha Bersatu Johor Muhammad Solihan Badri berkata, pelantikan penyelaras di kawasan Parlimen Pembangkang iaitu di kerusi Maharani, Mahkota, Johor Jaya, Kota Iskandar, Pekan Nanas, Jementah dan Bukit Batu tidak memberi kelebihan kepada parti itu. Ini kerana Bersatu merupakan parti yang berasaskan Melayu, sedangkan kawasan parlimen berkenaan adalah berbilang bangsa. Di Johor, Bersatu melukut di tepi gantang UMNO. Sebelum ini, Timbalan Presiden UMNO menegaskan bahawa parti tersebut tidak pernah ada persefahaman dengan Perikatan Nasional. Mereka hanya ada muafakat nasional bersama PAS dan Barisan Nasional. Justru Perikatan Nasional ibarat anak yang lahir tanpa nikah setelah bercengkerama satu malam pada 23 Februari di Sheraton. Tiada ikatan cinta, hanya nafsu untuk berkuasa. Namun Bersatu menjadi korban nafsu serakah para pengkhianat Pakatan Harapan apabila hilang kerusi Menteri Besar. Kita tidak tahu apakah ini hasil perdagangan barter untuk penyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia. Jika ya, maka malang sekali bagi Bersatu Johor bisa kehilangan jawatan Ketua Eksekutif kini dirasa dengan pedih oleh ahli Dewan Undangan Negeri Bersatu yang mungkin membawa kepada kehilangan pengaruh politik tempatan. Untuk rekod, Bersatu memenangi kerusi-kerusi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Johor menggunakan logo keadilan dan menerusi kerja keras aktivis dalam Pakatan Harapan. Kini Bersatu juga kehilangan aktivis yang membantu mereka ketika pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Ahli Dewan Undangan Negeri Palo, Syekh Umar Bagharib Ali dan Ahli Dewan Undangan Negeri Pulai Sebatang, Taqiyuddin Cik Man dalam kenyataan bersama. Mereka berkata, Bersatu Johor sepatutnya mencontohi Kedah yang mengambil sikap berkecuali daripada mengikuti formulasi penjajaran semula politik di peringkat persekutuan yang membentuk Perikatan Nasional. Tidak ada apa yang istimewa pada Perikatan Nasional, kata mereka. Tidak ada setia kawan, tidak ada perjuangan bersama untuk mencapai kemenangan, tidak ada susah senang bersama dalam berjuang untuk pilihan raya dan paling penting, tidak ada mandat rakyat yang sah yang membolehkan Perikatan Nasional berjalan tegak bermaruah pada ketika ini. Yang ada hanyalah episod sailang demi survival politik atau 1001 alasan yang diwujudkan untuk mengabsahkan tindakan yang dilakukan. Syekh Umar dan Taqiyuddin berkata UMNO terus mengambil kesempatan mengukuhkan kedudukan mereka pada saat ini. Menurut mereka, langkah Muhyiddin dan rakan-rakan Sheraton ibarat bonus yang mempercepatkan gerak kerja UMNO untuk kembali ke tampuk kuasa yang pastinya mewariskan politik lapuk serta tidak berintegriti di segenap lapisan kepimpinannya, termasuklah kerakusan warlord di peringkat akar umbi. Justru apa perlunya bergolok gadai di Johor untuk bercakap soal Perikatan Nasional? Bahkan Perikatan Nasional entah ada entah tidak dalam pilihan raya umum ke-15 nanti juga kita tidak pasti, kata mereka. Aneh sungguh, Muhyiddin orang Johor, tetapi Johor diserahkan kepada UMNO. Seperti saranan Ahli Parlimen Pasir Salak Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, Muhyiddin Yassin patut kembali menyertai UMNO. Maka jadilah Muhyiddin setaraf Tan Sri Tengku Razali Hamzah yang kembali mendakap parti yang bersekongkol dengan golongan kleptokrat itu.
Seorang ibu tunggal B. Lisa Christina yang berusia 30 tahun dijatuhi hukuman penjara 30 hari pada 21 April lalu kerana kesalahan melanggar Perintah Kawalan Pergerakan. Bagaimanapun Pesuruh Jaya Kehakiman Datuk Nur Syaridah Awang mengetepikan hukuman tersebut dan digantikan dengan denda RM1,000. Lisa didakwa melakukan kesalahan kira-kira 4.45 petang pada 12 April lalu dan dihukum mengikut Peraturan 11/1 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Langkah-Langkah di dalam Kawasan Tempatan Jangkitan 2020 yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Lisa bukan berjalan jauh atau pergi kenduri beramai-ramai. Beliau dikatakan berbual-bual dengan 3 individu terbabit setelah pulang dari membeli barang. 2 orang kenamaan VIP, Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali dan Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan Pembangunan Modal Insan NGO dan Masyarakat Sivil Perak Razman Zakaria juga dikenakan RM1,000 oleh mahkamah. Apa yang menjadi soalannya ialah kenyataan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang berkata ada hukuman yang hanya dikenakan denda maksimum RM1,000 berikutan individu terbabit melanggar prosedur operasi standard SOP dalam PKP. Ismail Sabri merujuk kepada kes Timbalan Menteri dan Exco Perak terbabit yang masing-masing dikenakan hukuman denda maksimum RM1,000 oleh mahkamah. Katanya kedua-dua mereka didakwa kerana melanggar SOP bawah PKP dan bukan melanggar arahan PKP itu sendiri. Wakil rakyat adalah individu yang dibenarkan untuk menjaga rakyat dan pengundi mereka justru mereka boleh bergerak untuk menyerahkan bantuan kepada pengundi dan rakyat di kawasan mereka yang mereka wakili. Sebab undang-undangnya berbeza. Charge ataupun tuduhan adalah berbeza. Sebagai contoh, 2 VVIP kita, Exco Perak dan juga Timbalan Menteri Kesihatan, mereka hanya melanggar dari segi SOP di bawah peraturan. SOP. Bukan melanggar perintah PKP. Sebab saya dah sebutkan bahawa wakil rakyat merupakan individu yang dibenarkan untuk bertugas sewaktu PKP. Mereka jaga kepentingan rakyat mereka di bawah. Jadi tentu saja mereka mesti dibebaskan untuk bergerak untuk memberikan bantuan dan kebajikan kepada pengundi-pengundi ataupun rakyat di bawah. Jadi mereka dibenarkan. Kata Ismail Sabri, mereka melakukan kesalahan dari segi penjarakan sosial. Tindakan yang dikenakan adalah mengikut Akta 342, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dengan hukuman maksimum sebanyak RM1,000. Bukan 2 darjat tegasnya. Namun, kenyataan Ismail Sabri itu disanggah oleh Peguam Syahrizan Johan yang berpendapat kedua VIP sememangnya ingkar PKP dan bukan sekadar melanggar SOP. Tegas Syahrizan mengikut kertas pertuduhan VIP terbabit mereka dituduh di mahkamah kerana melanggar undang-undang yang sama dikenakan ke atas Lisa iaitu Peraturan 6/1 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Langkah-Langkah di dalam Kawasan Tempatan Jangkitan 2020. Semua tertuduh di bawah kes berkenaan didapati bersalah kerana berhimpun bagi maksud sosial di satu lokasi di Lenggong antara jam 6 hingga 7 malam pada 17 April lalu. Ini bermakna mereka bukanlah langgar SOP sahaja tetapi jelas melanggar peraturan PKP itu sendiri dan boleh dihukum bawah Peraturan 11/1 Peraturan sama. Jika mereka sekadar langgar SOP, mana mungkin mereka boleh didakwa di mahkamah. Tidak mematuhi penjarakan sosial bukanlah jenayah dan Timbalan Menteri dan Exco tersebut bukan didakwa sebab tidak patuh penjarakan sosial tetapi sebab berhimpun sewaktu PKP untuk maksud sosial. Maka sepatutnya tiada beza jenayah Timbalan Menteri dan Exco dengan jenayah rakyat biasa dalam hal ingkar PKP ini. Bidas beliau dipetik roket kini. Syahrizan berkata Ismail Sabri tidak wajar membeza-bezakan dan meremeh-remehkan jenayah yang dilakukan golongan VIP dan rakyat biasa dalam hal yang membabitkan PKP. Dalam bahasa mudah, kedua VIP terbabit telah melakukan jenayah kerana ingkar undang-undang sendiri. Kini Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamaluddin pula didakwa melanggar garis panduan PKP apabila beliau diiringi puluhan orang ketika meninjau kawasan banjir di Kampung Jawa, Klang, Sabtu lalu. Adakah beliau akan didakwa? Jika tidak, dakwaan ada 2 darjat dalam tindakan ke atas individu yang melanggar PKP yang membezakan VIP dan rakyat marhain adalah benar. Belum apa-apa, Duta Khas ke China Datuk Tiong Keng Seng sudah berperang mulut dengan pengkritiknya kerana dilihat meremehkan insiden provokasi kapal ronda China di perairan Malaysia.
Kata King Sing, insiden sedemikian telah berlaku dari masa ke semasa sejak di zaman Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Timbalan Pengurusi Biro Antarabangsa Amanah Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah mempersoalkan adakah King Sing sedar insiden yang mengorbankan 8 nyawa warga Vietnam di perairan negara itu dalam satu rempuhan bot oleh kapal ronda China. Raja Kamarul mengingatkan China tidak menghormati keputusan Tribunal Antarabangsa yang telah menolak tuntutan pulau-pulau Laut China Selatan. Sebaliknya, China tetap meneruskan pembinaan pengkalan Navy dan landasan kapal terbang Great Tentera di kawasan berkenaan. Lebih mengherankan, King Sing adalah ahli Parlimen Bintulu di mana Sarawak mempunyai kepentingan telaga minyak dan gas serta keselamatan rakyat asal Sarawak dan Malaysia. Adakah Tiong menganggap tugas duta khas ke China hanya melibatkan majlis memotong riban atau mengutamakan bidang perniagaan dan perdagangan seperti BN dahulu di mana situasi imbangan perdagangan berat sebelah yang akhirnya merugikan Malaysia? Soalnya dalam satu kenyataan. Sebelum itu, bekas Ketua Pengarang Kumpulan NSTP, Datuk A. Kadir Jasim berkata secara kebetulan, sebaik saja Tiong dilantik sebagai duta khas bertaraf menteri, China menghantar 2 buah kapal masuk zon ekonomi eksekutif atau EEZ. Ini kerja dialah. Selesaikan isu rumit dengan China, bukan nak bangga dengan kedudukan dan ganjaran saja, tulisnya dalam catatan Facebook semalam. Namun King Sing menempelak teguran bekas wartawan tersebut. Kapal asing disyaki melanggar perairan kita dari semasa ke semasa dari zaman Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Keputusan Kadir memilih masa ini membangkitkan respon kerajaan terhadap pencerobohan ini membuatkan motifnya diragui, katanya dalam satu kenyataan. Kadir kemudiannya membalas kenyataan King Sing. Apa motif saya? Supaya Tiong King Sing tidak jadi duta khas ke China bertaraf menteri jenis Kong kali Kong. Kalau tidak, buat malu Perdana Menteri dan MGB atau makan gaji buta saja. Menurut beliau, kalau setakat menjawab kapal China ceroboh kawasan EEZ kita sejak zaman BN dan Pakatan Harapan lagi ramai orang biasa pun boleh. Tapi Tiong adalah duta khas setara menteri. Kenalah ada standard. Jangan remehkan keadaan yang genting. Ini bukan perkara remeh macam berlakon jadi Doraemon atau main TikTok. Sekarang setelah mengesahkan yang China adalah penceroboh bersiri, YB Tiong kenalah buat sesuatu, sindir Kadir. Kata Kadir, tugas duta khas taraf menteri sama taraf dengan menteri luar, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, tapi lebih tinggi daripada duta ke China. Kalau tidak mahu ditanya atau dikritik, janganlah jadi orang politik dan terima pelantikan sebagai duta khas bertara menteri ke Tiongkok. Jadilah tauqi balak saja, ujar Kadir sinis. Dalam hubungan ini, Raja Kamarul berkata sekiranya Malaysia dan negara ASEAN tidak bersuara membela maruah negara sendiri, tidak perlu diharapkan kuasa besar lain yang akan bergelut untuk survival negara sendiri. Janganlah pula kerajaan pintu belakang Perikatan Nasional ini merestui budaya kuasa asing China untuk menceroboh masuk pintu belakang demi menakluki perairan serta kepulauan negara yang baru saja dinodai oleh pencerobohan dalaman, tegas Raja Kamarul. Apa yang kita boleh harap daripada kerajaan yang tiada manifesto dan tiada hala tuju ini? Tak tahu buat kerja, apabila dikritik, marah. Ingat, rakyat memerhati kalian tidak makan gaji buta. Sambil berlagak, kong kali kong. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat menunaikan ibadah puasa. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.